kemenangan untuk pasukan mereka. Sudah semestinya mereka akan all out dalam perlawanan ini. Moskov menjadi pertaruhan. Jadi ayolah, tanpa membuang masa, terus saja kita masuk ke dalam perlawanan kita yang pertama di antara pasukan Geek Fam menentang pasukan Karakal. Dan itulah dia kita sisikan di mana Arts berada di bahagian side lane. Inilah dia Uncle. Sesak nafas yang kita katakan sebentar tadi. Neo akan mengganggu Burpee terlebih dahulu, tapi adanya Nelby untuk memberikan bantuan. Aim juga datang pada waktu yang sama. Retribution terpaksa dibazirkan terlebih dahulu dan Neo nyawanya yang sangat-sangat rendah ketika ini. Tapi tidak mengapa, setiap kali Neo masuk ke dalam kawasan semak, dia akan mendapatkan sedikit heal semula untuk nyawa beliau. Jadi untuk fasa awal perlawanan ini, dan dengan Kagura belum lagi mempunyai damage yang besar, sukar untuk menjatuhkan Neo. Ya, betul tu. Dan ketika ini bagaimana Hilda punya regeneration, kalau dia memberi ataupun membeli item Oracle, lagi sukar untuk pasukan Geek Fam nak burst Neo. Tapi wow, Burpee dalam keadaan yang berbahaya ketika ini. Datangnya dua orang dan berjaya untuk mendapatkan orange buff tersebut. Neo Hampir-hampir saja terkorban dan terus saja First Blood berjaya didapatkan oleh Burpee tanpa sebarang masalah. Dan terus sahaja Ling Eza akan diberikan sedikit tekanan daripada Nelby. Lilby cuba datang untuk membantu, tapi ada bahayanya kalau mereka commit, kerana Ling Eza masih lagi mempunyai Tempest of Blade untuk digunakan bagi melarikan diri. Ya, kita semua faham yang di mana kalau Tempest of Blade digunakan, dia akan immune dari segala damage, segala crowd control. Jadi perlu melakukan serangan dengan lebih bijak. Hanya melakukan poking saja tiada masalah, kerana ini masih lagi di fasa awal perlawanan. Jadi perlu minimalkan melakukan kesilapan. Yap, dan ini yang menariknya Uncle. Burpee menggunakan Hayabusa dan juga emblem Demon Slayer. Hampir-hampir saja terkorban. Flicker terpaksa dibazirkan untuk melarikan diri. Kai datang cuba untuk memberikan sedikit bantuan, tapi perlawanan tersebut akan bersurai terlebih dahulu kerana turtle akan dimulakan. Ya, Black Dragon Form telah pun berlegar-legar di ruang udara masuk ke bahagian hadapan, dan terus sahaja Burpee berjaya mendapatkan Neo sekali lagi, dan nampaknya kedua pasukan telah pun bersurai ketika ini. Dan bersurai, tetapi turtle berjaya untuk dicuri oleh pasukan Karakal ketika ini, di mana Kai berjaya untuk menumbuk turtle tersebut dan memberikan advantage kepada pasukan mereka. Burpee menggunakan emblem Demon Slayer ketika ini, di mana memberikan lebih banyak advantage ketika melakukan objektif seperti turtle dan juga Lord. Ya, dan kepada semua, jangan lupa untuk dapatkan First Blood Bounty ini dengan menggunakan MPL Rewards semasa berbelanja minimal RM50 di Mac Delivery. Dan sekarang ini Ling Eza cuba untuk melakukan serangan yang sedikit agresif, namun hanya melakukan poking saja. Terus saja ke hadapan Neo mengeluarkan damage yang agak besar kepada Burpee, tapi tiada masalah, tiada serangan susulan yang dilakukan. Yap, tidak akan ada follow up sebentar tadi ketika ini kerana Ling Eza akan meneruskan farming terlebih dahulu. Neo ditugaskan untuk mengganggu, invade dan juga open map. Di manakah kedudukan Burpee pada semua minit permainan? Lihatlah bagaimana Burpee punya kedudukan akan diganggu oleh Neo terlebih dahulu. Ling Eza cuba untuk mengintai peluang mendapatkan kill. Burpee perlu berhati-hati ketika ini Uncle. Dia bersorangan. Ada Quad Shadow untuk melarikan diri terlebih dahulu. Pasukan Geek Fam perlu lebih berhati-hati ketika ini, di mana marksman mereka masih lagi memerlukan masa untuk mendapatkan item. Ya, nampaknya satu lagi serangan telah pun dilakukan. Aim melakukan zoning dengan cukup baik, cuba untuk memberikan sedikit ruang kepada pasukan Karakal mendapatkan gold plating, tapi Circling Eagle telah pun digunakan. Black Shoes daripada Aim telah pun memutar kembali masa. Nelby telah pun dikorbankan. Dominus hampir-hampir juga menjadi mangsa yang seterusnya, namun ada rasio Umbrella Flea yang boleh diguna pakai untuk menyelamatkan diri. Namun Neo masih lagi meneruskan serangan, dan Lolius ditolak semula ke bahagian belakang. Lilby menggunakan serangan yang cukup berbahaya. Terus saja Lolius dijatuhkan dan Lilby masih lagi terselamat. Terlalu lama berada di bahagian atas mengakibatkan pasukan Geek Fam berjaya untuk menghukum pasukan Karakal ketika ini. Burpee bermain dengan sangat-sangat baik ketika ini Uncle, dengan berjaya untuk mendahului sebanyak 3 kill terlebih dahulu. Turtle akan dimulakan oleh pasukan tim Karakal ketika ini. Sepertinya tiada masalah untuk tim Karakal mendapatkan turtle tersebut. Burpee perlu lebih berhati-hati ketika ini, kerana Neo akan mencari, Neo akan mengikuti gerak-geri Burpee di mana saja dia pergi. Namun sekarang ini lihat Burpee nyawa sangat-sangat kurang. Quad Shadow telah pun digunakan.
bantuan daripada Ling Eza sedikit terlewat untuk menjatuhkan Burpee ketika tadi. Ya, agak sedikit terlewat tapi tidak mengapa, sekurang-kurangnya mampu untuk menghalau Burpee untuk pulang terlebih dahulu, memberikan masa kepada pasukan mereka mendapatkan turret di bahagian atas. Nelby datang untuk memberikan bantuan tapi tidak berjaya. Turret tersebut akan ditumbangkan juga oleh pasukan Karakal ketika ini. Ya, turret yang pertama, namun lihat Burpee cuba untuk mengambil purple buff namun diganggu kuat Shadow. Shadow King telah pun dilepaskan. Neo nyawa sangat-sangat dengan Tempest of Blade telah pun digunakan, namun Nibiru Special daripada bahagian belakang berjaya untuk mempertahankan nyawa Ling Eza, dan sebuah lagi turret telah pun dimusnahkan. Nelby terus saja ke bahagian hadapan cuba untuk mengganggu tapi Lolios kini terperangkap. Flicker terpaksa digunakan. Shadow King masih lagi digunakan kepada Lolios, namun Burpee telah pun dijatuhkan. Nelby akan menjadi mangsa yang seterusnya. Kai masih lagi mengganas, masih lagi mencari mangsa, namun pasukan GFAM telah pun memilih untuk berundur buat ketika ini. Mereka perlu berundur. Kehilangan Burpee dan juga Nelby akan memberikan kesusahan yang sangat-sangat besar untuk pasukan Geek Fam, di mana tim Karakal, ya, walaupun ada 5 pemain pasukan Geek Fam, mereka mampu untuk datang ke kawasan jungle pasukan Geek Fam. Apatah lagi kalau tinggal 3 pemain sahaja. Ini memberikan advantage yang sangat besar untuk tim Karakal mendominasi kawasan pasukan Geek Fam. Lihatlah bagaimana Kai dengan sangat-sangat bergaya, sangat sustain berada di bahagian laning, memaksa Arts untuk berundur ke belakang dan membuka ruang kepada pasukan Karakal mendapatkan turret di bahagian bawah. Ya, nampaknya buat ketika ini minit yang ke-6, Burpee masih lagi di level 7. Ling Eza dah pun mendapatkan level 10. 3 perbezaan level di antara jungler ini bermakna kalau mereka beradu retribution, ianya akan, sudah pasti Burpee akan tewas beradu retribution sebentar tadi. Ketika menggunakan emblem Demon Slayer tapi tidak mampu untuk mendapatkan objektif dengan sangat besar, disadvantage untuk Burpee ketika ini. Lihatlah, tidak senang Burpee untuk mengambil buff sendiri Uncle ketika ini. Ya, Black Dragon Form telah pun mendarat, namun Nelby terus saja ke bahagian hadapan mencari, dan itu dia Dragon Steel telah pun dikenakan kepada 2 pemain pasukan Karakal, namun tiada masalah. Arts pula yang kini nyawa sangat-sangat rendah. Guiding Wings telah pun digunakan untuk menyelamatkan keadaan, menambah sedikit shield untuk ahli pasukan Geek Fam. Tidak langsung diberikan nafas untuk pasukan Geek Fam mendapatkan jungle mereka sendiri Uncle. Ini adalah kekuatan untuk pasukan tim Karakal sendiri. Walaupun Neo 0-3-0, tetapi bagaimana dia bermain, dia akan berada di kawasan jungle pasukan Geek Fam, memberikan tekanan kepada Burpee untuk farming dan memaksa kesemua pasukan Geek Fam untuk memberikan pertahanan kepada Burpee, dan lane yang lain akan menjadi sangat-sangat free, di mana di bahagian atas Lolius mendapatkan lane yang sangat baik, di bahagian bawah juga Kai mendapatkan laning dengan sangat-sangat baik. Ya, Lolios dengan Beatrix buat ketika ini tidak lagi menunjukkan sebarang pergerakan yang agresif, namun turret demi turret berjaya diambil oleh beliau, dan kita dapat lihat banyak kali Lolios sebenarnya ditinggalkan berseorangan, free farm, free push, tapi kini ada Nelby di situ. Lihat damage yang dikeluarkan oleh Lolios sangat-sangat besar. Arts, Dominus Nelby dan juga Burpee telah pun berpusu-pusu ke arah bahagian bawah untuk melakukan pertahanan, namun di bahagian tengah ada Kai yang menarik perhatian mereka. Ya, betul tu, dan tak dilupakan boleh dikatakan gameplay yang ditunjukkan oleh Neo ni sebenarnya sama seperti Digifit tau. Dia akan mengganggu jungler pasukan Geek Fam ketika ini. Dia tak kisah kalau dia terkorban, tetapi dia akan mengurangkan sebanyak mungkin nyawa Burpee ketika di dalam team fight, dan terusnya purple buff pasukan Geek Fam tidak akan diberikan kepada Burpee sekali lagi. Terus saja bergerak ke arah Lord yang pertama ketika ini. Pasukan Geek Fam, apakah tindak balas yang mereka boleh lakukan? Adakah ingin melepaskan Lord ini? Sepertinya ya, tetapi adanya Arts boleh menggunakan Black Dragon Form untuk zoning. Sepertinya tidak. Mereka akan melepaskan Lord yang pertama ketika ini, tapi Nelby apa yang anda buat di situ? Nelby akan tertangkap di sini, namun pasukan Karakal memilih untuk berundur ke belakang. Mereka tahu yang mana bantuan daripada seluruh ahli pasukan Geek Fam telah pun bergerak ke arah Nelby, menyelamatkan beliau dan cuba untuk menghukum kembali pasukan Karakal. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, mereka telah pun memilih untuk berundur ke belakang, bersabar seketika menunggu Lord melakukan serangan bersama-sama sebentar lagi. Walaupun ini adalah lot yang pertama, tetapi pasukan Karakal, mereka ada Lolias yang menggunakan Beatrix. Jadi pengambilan turret sangat-sangat pantas. Tak dilupakan juga adanya aim
boleh sahaja siapa sahaja yang berada di bahagian hadapan. Dan lihatlah apa yang mereka lakukan. Tarik di bahagian tengah akan diambil, tetapi Dominus berjaya untuk menyingkirkan Lolius terlebih dahulu. Ya, satu pemain yang cukup penting, namun begitu Neo terpaksa menggunakan flicker keluar dari situasi yang merbait. Nelby tertangkap. Nelby telah pun disembelih hidup sebentar tadi, dan kini Lord nampaknya terpaksa dibiarkan begitu sahaja dijatuhkan oleh pasukan Geek Fam. Risiko yang bakal diambil sangat tinggi sebenarnya sekiranya pasukan Karakal bersama-sama dengan Lord sebentar tadi. Hanya meninggalkan inhibitor turret saja untuk pasukan Geek Fam melakukan pertahanan. Mereka nak keluar ke kawasan jungle mereka pun agak sedikit sukar ketika ini kerana tim Karakal telah pun leading daripada segi gol sebanyak 5,000 dan Dominus hampir-hampir saja ketika tadi. Kalau ada follow up yang baik daripada Link Eza mungkin dia akan terkorban. Lilby dalam bahaya. Pasal update terpaksa digunakan Link Eza hampir-hampir saja dijatuhkan, namun lihat Kai terus saja knock up side telah pun digunakan, Black Show telah pun digunakan, Kai menerima dengan terlalu banyak. Namun lihat Lilby telah pun terkorban. As dah pun tiba, flicker segera digunakan oleh Aim untuk mengelak terus daripada terkena Shadow Studio dan juga Dragon Tail sebentar tadi. Sementara Neo masih lagi cukup menjengkelkan, kekal berada di bahagian hadapan. 0-3-2 Uncle dia punya KDA, tetapi menunjukkan permainan yang sangat baik. Dan kalau lihat daripada segi item, Kagura baru menyiapkan 2 item terlebih dahulu, iaitu Cloud of Destiny dan juga Lightning Tranchon. Memerlukan sedikit masa untuk mengeluarkan damage burst yang lebih besar nak dibandingkan dengan aim yang walaupun ada 2 item, tetapi daripada segi burst damage pada Lilia lebih menyakitkan ketika ini. Dan Link Eza tidak boleh disangkakan lagi, permainan yang sangat baik. Burpee perlu melakukan pertahanan dan memerlukan momen yang sesuai ketika Link Eza offside seperti tadi di bahagian bawah. Dan Lilby adalah kunci kemenangan untuk pasukan Geek Fam pada fasa awal late game ini. Ya, buat masa kini Lilby belum lagi berjaya mendapatkan sebarang kill, namun tidak mengapa. Sekarang kita dah hampir masuk minit yang ke-12. Jadi Lilby akan mendapatkan item yang sepatutnya yang membolehkan beliau untuk mengeluarkan damage yang lebih besar. Jadi di pertarungan selepas ini dengan adanya Luminous Lord mungkin akan jadi team fight penentuan di antara kedua-dua pasukan. Wow, ini mungkin jadi team fight penentuan. Adakah mereka akan contest Lord ini ataupun mereka akan melakukan pertahanan sekali lagi? Sepertinya Lord akan dimusnahkan dengan sangat pantang. Pasukan Geek Fam perlu berundur terlebih dahulu melakukan pertahanan yang kedua di saat adanya Lord yang akan tiba ketika ini. Burpee akan dicari sekali lagi. Oh, Burpee hampir-hampir saja dijatuhkan, namun lihat Nibiru Special telah pun digunakan. As berterbangan di udara menggunakan Black Dragon Form hanyalah untuk mengusir pemain-pemain Karakal keluar daripada kawasan hutan. Mereka AM telah pun dijatuhkan. Satu kesilapan Dominus berjaya mendapatkan kill sebentar tadi. Ya, dan itu dia permainan yang baik ditunjukkan oleh Dominus, dan dia dengan Kagura dah sehati sejiwa dah, Uncle. Dia bermain dengan sangat baik ketika ini. Walaupun pada fasa match up di bahagian mid dia agak sedikit tertewas, tetapi di fasa late game kalau dia dah ada 2 item, 3 item sebentar tadi, kalau disiapkan Holy Crystal terlebih dahulu akan memberikan satu impak yang besar. Dan juga tak dilupakan kerana Dominus menggunakan Kagura, ada sebab kenapa dia menggunakan Petrify. Ketika dia menggunakan Petrify, aim tidak boleh menekan Black Shoes untuk melarikan diri. Jadi lebih mudah untuk burst ataupun menghilangkan aim di dalam permainan ataupun untuk menghilangkan Lolius ketika berada di dalam team fight. Ya, Petrify ni pada Uncle dia ada macam-macam kegunaan. Boleh melakukan serangan, lari, boleh juga untuk membantu ahli pasukan untuk melarikan diri. Tapi sekarang ini, apa yang pasti Geek Fam tidak melarikan diri daripada serangan Lord. Mereka cuba untuk menjatuhkan Lord ni sepantas yang mungkin, namun Lolius di bahagian belakang mengeluarkan damage yang cukup besar. Ini kita tarik di bahagian bawah telah pun dimusnahkan. Link Eza terpaksa berundur ke belakang kerana damage daripada Lilby juga sekarang ini cukup besar. Namun begitu, ini kita tarik di bahagian tengah juga berjaya dimusnahkan oleh pasukan Karakal. Lihat kedudukan Link Eza mengambil risiko terlalu di bahagian hadapan sebentar tadi. Perlu berhati-hati. Ya, seandainya Sekling Eagle digunakan, dia akan tertangkap Link Eza terus saja ke bahagian hadapan, namun berundur seketika dan akhirnya
ketiga-tiga inhibitor tarik pasukan GFAM telah pun dimusnahkan. Hanya meninggalkan Crystal sahaja untuk pasukan Geek Fam ketika ini untuk bertahan. Apakah yang mereka boleh lakukan terlebih dahulu? Tim Karakal, mereka tidak gentar untuk masuk terlebih dahulu ke bahagian hadapan seperti Link Eza lakukan sebentar tadi, Uncle. Tujuan dia masuk adalah untuk menghalau pasukan Geek Fam yang lain ke belakang dan memberikan ruang kepada pasukan Geek Fam, pasukan Karakal sendiri untuk menjatuhkan inhibitor turret yang terakhir di bahagian atas sebentar tadi. Dan kalau kita lihatkan ketika ini bagaimana pasukan Geek Fam langsung tidak ada cara untuk mendapatkan satu pick off yang baik menjatuhkan pasukan Karakal kerana Link Eza walaupun dia bermain pada awal game tadi nampak pasif dia masuk kat bahagian jungle, dia dapatkan farming saja, tapi ketika ini dia dah ada damage yang besar dan itu yang perlu diberikan fokus oleh pasukan Geek Fam di mana mereka perlu menjaga Lil B daripada dicari oleh Link Eza ini sendiri. Ya, benar sekali. Dan sekarang untuk pasukan GFAM mereka boleh menarik sedikit nafas lega kerana Neo belum lagi berjaya mendapatkan full stack pasif beliau. Hanya 2 stack saja berjaya didapatkan. Kalau Neo ada full stack kat sini, dia punya ulti akan menjadi cukup pedih. Walaupun 2 stack saja, kita dapat lihat tadi Dominance kehilangan 1/4 nyawa, tapi kini Lord nampaknya telah pun dimulakan. Link Eza terus jaga ke hadapan. Nelby sekeliling Eagle telah pun digunakan, namun dia berseorangan. Nelby akan terkorban sia-sia sahaja di sini, tapi Burpee daripada bahagian belakang cuba untuk melakukan serangan terhadap pasukan Karakal, tapi nyawa dia sangat-sangat rendah. Nibir Special telah pun dilepaskan, tapi Tempest of Blade telah pun menggagalkan shadow kill sebentar dari Link Eza. Nampaknya tapi lihat Lil B berjaya untuk menghapuskan, memecahkan immortality Kai, dan Kai mungkin akan terkorban di sini, namun Lil B sedikit kesilapan telah pun dilakukan. Lil B yang pula kini diburu, dicari oleh pasukan Karakal, mungkin Lil B akan terkorban. Kai nampaknya tersasar seketika, ada shadow walk tapi tidak mengapa, dengan satu jab sahaja Lil B terus dihantar pulang ke base. Permainan yang baik daripada Lil B sebentar tadi. Ya, dia tahu teammate dia kalah di dalam fight, jadi dia terus melakukan split pushing, berjaya untuk menumbangkan satu inhibitor turret di bahagian atas. Walau bagaimanapun tindakan yang agak sedikit kurang baik sebentar tadi diburu oleh 2 pemain pasukan Karakal dan dijatuhkan, menyebabkan pasukan Geek Fam ketika ini kehilangan satu pemain yang penting, iaitu Lil B, untuk mendapatkan lebih banyak objektif. Lord akan dimulakan oleh pasukan Karakal ketika ini, menunggu Link Eza. Dan terlebih dahulu Dominus, burst yang gagal telah pun dilakukan. Mereka perlu berundur semula kerana Dominus dah tak ada ultimate ketika ini, Uncle. Dragons dan terus saja Link Eza meluru ke bahagian hadapan, memberikan lebih banyak asakan kepada pasukan GFAM, memaksa mereka untuk berundur ke belakang, namun Arch masih lagi berlegar-legar di kawasan Lord, cuba untuk mengintai apa yang sedang dilakukan oleh pasukan Karakal. Namun begitu, pasukan Karakal telah pun membatalkan hasrat mereka untuk mengambil Lord. Ya, ketika ini LB akan memberikan satu vision terlebih dahulu kepada pasukannya. Art juga bermain seperti demikian. Kai dalam bahaya ketika ini. Terus saja Kai dihantar pulang. Tempest of Blade terpaksa digunakan Link Eza, dan hanyalah untuk berundur ke belakang. Lil B sudah pun online, damage sudah pun ada. Jadi Lil B akan menjadi tunggak utama kali ini untuk membawa Geek Fam ke arah kemenangan. Namun adakah semua itu berjaya dilakukan? Hanyalah akan ditentukan dengan pengambilan Lord yang sedang berlaku. Pasukan Karakal nampaknya hanya berlindung di dalam kawasan semak, cuba untuk melakukan gangguan. Neo terus saja ke bahagian hadapan. Lil B dikenakan sedikit damage, tapi Burpee nampaknya shadow kill telah pun berjaya digunakan. Neo telah pun terkorban. Lord berjaya dimiliki nampaknya sebentar tadi oleh pasukan Karakal. Wow, dicuri sebentar tadi. Lord yang penting berjaya untuk didapatkan oleh tim Karakal. Satu tindakan yang kurang baik untuk pasukan Geek Fam ketika ini untuk melakukan pertahanan yang sangat kritikal. Neo terkorban, tetapi memberikan satu Lord yang sangat penting untuk Karakal mendapatkan game yang pertama. Mampukah pasukan Geek Fam melakukan pertahanan ketika ini? Mereka masih lagi ada Lil B, mereka masih lagi ada Dominus di dalam permainan, dan lihatlah bagaimana damage yang dikeluarkan kepada Lord sangat pantas untuk dibersihkan dengan adanya 2 damage daripada Lil B dan juga Burpee ketika ini. Ya, tanpa Neo mereka suka untuk melakukan serangan, tapi lihat Lord begitu cepat dijatuhkan oleh pasukan Geek Fam, dan pasukan Karakal nampaknya tidak berpeluang langsung untuk melakukan sebarang serangan kepada pemain-pemain pasukan Geek Fam, apatah lagi mengeluarkan serangan terhadap kristal mereka.
Wah, satu pertahanan yang baik terlebih dahulu ketika ini ditunjukkan oleh pasukan Geek Fan dan Dominus. Satu burst yang sangat baik tapi dia akan dicari ketika ini, Uncle. Dan terus saja Lolios daripada bahagian belakang berjaya untuk mendapatkan double kill sebentar. Ini virus special dikeluarkan Nelby dalam bahaya. Nelby telah jatuh ke Arts. Di tengah-tengah medan pertempuran juga telah pun disembelih hidup-hidup. Immortality beliau telah pun dimusnahkan. Unstoppable untuk Lolios, Burpee dan juga Lilby. Mampukah mereka berdua saja melakukan pertahanan Neo yang sangat-sangat rendah? Dia perlu berhati-hati. Crystal dah pemula diserang dan itulah dia penamat perlawanan yang pertama. Kemenangan jatuh ke tangan